Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izham bin Abdul Rahman. Saya daripada Fakulti Pertanian Lestari, Universiti Malaysia Sabah. Hari ini saya akan memperkenalkan dan membentangkan 3 jentera pembentuk tanah di ladang. Yang pertama, jentera yang sesuai membina teres. Yang kedua, jentera yang sesuai membina laluan air ataupun parit. Yang ketiga, jentera yang sesuai dalam sistem perladangan permakultur. Pertama, pembinaan teres. Di kawasan perladangan ataupun pertanian yang mempunyai bukit bukau, cara penanaman kebanyakannya menggunakan teres. Jadi, apakah jentera yang sesuai dalam pembinaan teres di kawasan bukit bukau ini? Saya mencadangkan satu produk jentera, iaitu bulldozer yang dikenali sebagai Small Dozer D1 Caterpillar yang diperbuat daripada USA. Seterusnya, apakah fungsi bulldozer ini dalam pembentukan teres? Bulldozer ini adalah alat berat yang dilengkapi dengan bilah penolak. Bahagian ini boleh digunakan untuk pelbagai fungsi seperti menarik beban, meratakan, menggali dan menimbun tanah. Jentera ini juga sesuai untuk membina teres di lereng bukit, terutamanya bagi tujuan perladangan seperti kelapa sawit, tambahan lagi penanaman durian. Ini adalah sisi depan, belakang dan tepi bulldozer ini. Warna kuning dan hitam itu memberi kontra warna yang menarik bagi bulldozer ini. Seterusnya kita pergi ke spesifikasi bulldozer ini. Dari segi enjin, bulldozer ini menggunakan enjin model Caterpillar C3.6 dengan 80 horsepower, 220 inci persegi displacement dan juga menggunakan hydrostatic powertrain. Dari segi transmission pula, menggunakan satu driver pump, kelajuan maju ke hadapan 9 km per jam dan kelajuan untuk mundur ke belakang 10 km per jam. Dengan refill valve setting 7,033 pound seinci persegi dan transmisi untuk bulldozer ini juga menggunakan 2 track motor. Seterusnya, untuk service refill capacity, final rev each LGP menggunakan 9.8 liter, cooling system menggunakan 15.9 liter, DEF diesel exhaust fuel tank menggunakan 18.5 liter, hydraulic tank menggunakan 90 liter, crankcase with filter menggunakan 10 liter dan fuel tank capacity 195 liter diesel. Jadi bulldozer ini menggunakan minyak diesel untuk bergerak. Seterusnya, apakah kelebihan Small Dozer D1 Caterpillar ini? Yang pertama ialah saiz yang kecil memudahkan Small Dozer ini membina teres di lereng-lereng bukit yang agak curam.
Bukan itu saja, ia juga mempunyai berat yang ideal, yaitu 8.099 kg. Ia dengan berat sedemikian, dia mudah untuk masuk ke lereng-lereng bukit, membina teres-teres kecil kerana berat yang agak ringan menyebabkan tanah itu masih dapat menampung bulldozer ini. Seterusnya, bulldozer ini juga tahan lasak daripada versi-versi sebelumnya. Selain itu, bulldozer ini lebih jimat dan lebih ekonomi dalam penggunaan bahan bakar, yaitu diesel. Ia juga mempunyai interior yang menarik dan nyaman, seperti mempunyai aircon. Seterusnya kita pergi ke jentera pembinaan laluan air ataupun parit, sama ada di ladang ataupun di kawasan pembinaan. Kebanyakan di Malaysia dalam pembinaan parit ataupun pembinaan laluan air, kebanyakannya menggunakan ekskavator ini, yaitu dalam bahasa Melayunya jengkaut. Saya mengesyorkan atau mempromosikan Kobelco SK130 generasi ke-10 ini disebabkan dia mempunyai kualiti yang baik. Seterusnya, apakah fungsi ekskavator dalam pembentukan laluan air? Ekskavator mempunyai banyak fungsi, termasuklah menggali parit, lubang dan asah, penggalian bahan mineral, perlombongan ataupun perobohan sesuatu tempat, sesuatu bangunan, dan angkat berat, dan juga pemasangan dan penerokaan sungai. Di Malaysia, ekskavator kebanyakan ladang menggunakan ekskavator untuk membina laluan air, terutamanya sekali di kawasan-kawasan datar ataupun kawasan rata. Apakah spesifikasi Kobelco SK130 generasi ke-10 ini? Ia menggunakan model enjin Mitsubishi DO4FR dengan 74 kW. Enjin diesel jenis 4 suntikan terus 4 kitaran 4 silinder yang disejukkan dengan air dengan pengecasan turbo intercooler. Output kuasa yang diberikan nilai kilowatt per minit. Untuk SO9249 dengan kipas 69.2 kW per 2000 minit. Untuk tanpa kipas pula 74 kW per 2000 minit. Sistem hidrolik untuk Kobelco SK130 generasi ke-10 ini pula menggunakan tangki minyak hidrolik sistem 160 dan kapasiti tangki 140 liter. Dengan menggunakan 2 pam anjakan dan 1 pam gear. Aliran pelepasan maksimum pam ialah 2 liter dikali per 130 minit dan 1 liter dikali dengan 20 minit. Sistem perjalanan dan ayunan. Kelajuan Kobelco ini 3.6 km per jam untuk maju dan 3.4 km per jam untuk mundur. Kebolehan keredan 70% per 35 darjah. Motor berjalan 2 paksi, ombo motor 2 langkah.
kelajuan ayunan 11 minit -1 rpm. Berat operasi dan tekanan tanah. Berat operasi dalam 13.000 kg ke 13.500 kg. Tekanan tanah 41 kPa. Dan tangki bahan api 271 liter menggunakan minyak diesel. Apakah kelebihan ekskavator ini? Kelebihan ekskavator Kobelco SK130 generasi ke-10 ini dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan banyak. Yang kedua, mempunyai arm yang kuat yang mampu memudahkan pergerakan di kawasan-kawasan yang mendaki. Seterusnya, penggunaan bahan bakar yang lebih jimat dan meningkatkan keefisiensian sesebuah projek itu apabila kita menggunakan ekskavator ini. Ekskavator ini juga sangat lasak dan kuat untuk bekerja di kawasan-kawasan bentuk muka bumi yang ekstrim. Ianya juga tidak mudah panas, laju, bertenaga dan jimat bahan bakar. Keselesaan dan keselamatan sangat tinggi kerana Kobelco SK130 generasi ke-10 ini mempunyai penghawa dingin yang sangat sejuk dan juga mempunyai grill depan dan diperbuat daripada besi. Seterusnya kita pergi ke perladangan permakultur. Apakah jentera yang sesuai dalam sistem perladangan permakultur ini? Untuk pembentukan tanah dalam sistem perladangan permakultur ini, backhoe loader adalah jentera yang sesuai. Saya memperkenalkan GCB 3CX backhoe loader. Ini adalah pandangan sisi depan dan belakang backhoe ini. Kontra warna kuning dan hitam itu memberi warna backhoe ini lebih menarik. Apakah fungsi backhoe dalam sistem permakultur, dalam sistem perladangan permakultur? Backhoe loader merupakan alat berat yang memiliki dua fungsi. Di bahagian depan berfungsi untuk mengangkut dan di bahagian belakang berfungsi untuk menggali atau memuat. Semasa digunakan, outrigger akan tersedia untuk menjaga kestabilan alat berat backhoe inilah. Selain itu, backhoe ini berfungsi untuk digunakan sebagai alat penggali ataupun beberapa pekerjaan lain yang seperti membongkar jalan, mencabut tunggul, memasang kalbet ataupun memecahkan material-material yang keras, dan juga boleh digunakan untuk mengangkat stok pil ke dump truck yang berjarak jauh. Apakah spesifikasi backhoe ini? Spesifikasi backhoe ini dari segi enjin pula menggunakan aspiration turbocharge dengan 268.6 cu inci displacement
mempunyai kuasa kuda sebanyak 92 horsepower ataupun 69 kW. Net max torque 281.8 kaki. Net power 90.1 horsepower. Power measure 2200 rpm. Torque measure 1300 rpm. Dari segi transmisi pula, maximum speed 23.8 mph mile per hour ataupun 37 kilo per hour, kilometer per jam. Max speed reverse mengundur sama juga 23.8 mile per hour ataupun 37 km per hour. Mempunyai 4 giar maju dan 4 giar mundur. Transmission berjenis power shift. Seterusnya sistem hidrolik. Sistem hidrolik untuk backhoe ini mempunyai pump flow capacity 29 gallon ataupun 76 liter per minit. Jenis pump open center system, twin gear pump and hydraulic speed control. Refill valve pressure 3650 pound square inch. Seterusnya refill service capacity. Alternator supply amperage 95A. Cooling system fluid capacity 4.9 gallon ataupun 15 liter. Front axle fluid capacity 15 liter juga. Fuel capacity 159 liter. Hydraulic system fuel capacity, fluid capacity 129 liter. Oil system fluid capacity 15 liter. Operating voltage 12 volt. Rear axle fluid capacity 15 liter juga. Size tayar depan 12 kali 18 10 PR industry. Transmisi fluid capacity 15 liter. Spesifikasi loadernya pula, bucket brake force 6531 kg. Bucket capacity 1.4 CUYDS. Bucket width 88 inci. Clear at max depth height 9 kaki. Dig depth 4 inci. Lift capacity 1451 kg. Dan reach at max dam high 2.6 kaki. Seterusnya, apakah kelebihan JCB 3CX backhoe loader ini? Ianya mudah dikendalikan. Seterusnya, dapat digunakan untuk menggali tanah, selokan, parit dan juga memberi
muatan pada truk dengan menggunakan loader. Mempunyai sistem penggalian yang lebih baik dan praktikal dengan mampu membentuk lubang besar, mampu mengangkut ataupun memindahkan sebarang objek berat seperti tanah, batu, dan pasir. Jadi, backhoe ini amat sesuai untuk digunakan dalam sesebuah ladang ataupun dalam sesebuah ladang bersistemkan permakultur. Dengan sistem yang teratur, backhoe ini amat penting untuk melakukan kerja-kerja penggalian dan sebagainya. Dan itu sahaja daripada saya. Saya telah memperkenalkan dan mempromosikan 3 jentera pembentukan tanah di ladang. Yang pertama ialah jentera membina teres, yaitu small bulldozer D1 Caterpillar. Yang kedua ialah jentera membina laluan air, excavator Kobelco SK130 generasi ke-10. Dan terakhir sekali ialah jentera yang kita perlu ada dalam sebuah perladangan yang bersistemkan permakultur, yaitu backhoe loader JCB 3CX. Itu saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.